Sekitar jam 2.30 pagi pada 6 April 1992, secara tiba-tiba kepulan asap tebal memenuhi ruang antara pintu 2 dan 3 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Subang, Selangor. Mereka yang menyedari kejadian itu tersentak. Mereka mula sedar bahawa ada kejadian cemas berlaku di dalam kompleks bangunan berkenaan. Tanda tanya yang tercetus di minda tidak lama selepas itu apabila dengan pantas kepulan asap itu mula merebak sehingga hampir ke seluruh terminal. Bahang panas pula semakin kuat terasa membakar kulit. Api mula kelihatan marak membakar dan ketika itulah mereka semakin sedar bahawa lapangan terbang terbabit sedang terbakar. Keadaan seterusnya menjadi semakin panik dengan orang ramai mula meluru keluar bagi menyelamatkan diri. Pasukan bomba Jabatan Penerbangan Awam DCA yang berpengkalan berhampiran lapangan terbang menerima panggilan kecemasan yang memaklumkan mengenai bencana itu beberapa minit kemudian dan segera bergegas ke tempat kejadian. Sebaik 5 jentera bomba dengan 13 anggota tiba di lokasi kejadian, gerakan memadam kebakaran dan menyelamat mangsa yang dikhawatiri terperangkap segera dikerahkan. Bagaimanapun anggota bomba menghadapi kesukaran untuk memadam kebakaran kerana 3 pintu utama ke terminal berkenaan dikunci. Api membakar dari dalam dan kepulan asap semakin menebal. Tanpa banyak pilihan, anggota bomba terpaksa memecahkan cermin setebal 4 inci untuk masuk dan memadamkan api yang semakin marak, memusnahkan segala peralatan yang terdapat di dalam bangunan itu. Dalam kesukaran meredah kepulan asap tebal bersama bahang api panas, 3 mangsa yang ditemui terperangkap di 2 bilik berasingan di pintu berlepas 3 dan 4 dalam bangunan itu berjaya dibawa keluar. Keadaan semakin mencemaskan apabila ketiga-tiga mangsa yang terdiri daripada pengawal keselamatan itu mula tidak sedarkan diri sebaik berjaya dibawa keluar. Api semakin marak menghalang, bahang panas semakin memeritkan dan asap semakin menyesakkan. Apabila anggota bomba DCA gagal mengawal api menyebabkan mereka segera meminta bantuan bomba tentera udara di Raja Malaysia, Subang. Jam menunjukkan 3.02 pagi apabila satu panggilan turut diterima Balai Bomba Shah Alam yang meminta pihak terbabit tampil memberi bantuan terhadap usaha memadamkan kebakaran di LTAB. Seterusnya 12 jentera bomba termasuk dari DCA, Pangkalan Tentera Udara di Raja Malaysia Subang, Petaling Jaya, Kelang dan Shah Alam dengan lebih 100 kekuatan anggota memenuhi perkarangan bangunan itu bagi mengekang dan memadamkan kemarahan api. Ketika itu, tiba-tiba satu letupan kedengaran dari dalam apabila api yang mula menjalar menyambar arak dan pewangi yang dijual di kedai bebas cukai di lapangan terbang berkenaan. Selepas lebih 6 jam bertengkus lumus melawan api, akhirnya kebakaran itu dapat dipadamkan ketika mentari pagi mula menjelma dari ufuk timur. Kebakaran itu memusnahkan 28 kedai bebas cukai di lapangan terbang berkenaan. Kerugian dianggarkan lebih RM20 juta, tetapi lebih memilukan adalah ia mengorbankan 3 mangsa berikutan terhidup asap yang banyak. Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Muhammad Taib, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Megat Junid Megat Ayub adalah antara orang kenamaan pertama melawat tempat kejadian kira-kira jam 8.30 pagi. Walaupun api sudah berjaya dipadamkan, kebakaran yang dipercayai bermula dari sebuah kedai menjual coklat itu menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi sebahagian besar lapangan terbang dan semua pekerja pembersihan hanya dibenarkan masuk dengan memakai topeng gas. Kepulan asap itu terus menyelubungi lapangan terbang selama lebih 30 jam. Terminal 1 LTAB juga ditutup bagi semua pesawat antarabangsa keluar masuk dari jam 2 pagi hingga 6 petang hari kejadian bagi membolehkan kerja pembersihan dilakukan, manakala kebanyakan penerbangan antarabangsa yang dijadualkan mendarat di situ diarahkan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas, Pulau Pinang. Kerajaan membelanjakan RM3.5 juta untuk membaik pulih serta membersihkan Terminal 1 LTAB bagi membolehkan ia beroperasi semula beberapa bulan kemudian. Seterusnya, satu lembaga siasatan ditubuhkan bagi menyiasat punca sebenar kejadian dan selepas beberapa bulan menjalankan siasatan, akhirnya pada November tahun sama satu laporan didedahkan kepada umum. Terbakar 2 kali dalam setahun. Tragedi kebakaran di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Subang, Selangor pada 6 April 1992 bukanlah kali pertama dan terakhir berlaku di kompleks bangunan berkenaan. Ada beberapa lagi kejadian sama dilaporkan terjadi di lapangan terbang berkenaan selepas itu.
Malah tragedi kebakaran pada 6 April 1992 ialah yang kedua dalam sejarah penubuhannya selepas satu kebakaran lain pada 1 Februari 1983 memusnahkan kira-kira 35,000 surat dan bungkusan, mesin X-ray bernilai RM200,000 dan kabinet serta peralatan pos bernilai kira-kira RM50,000 di pejabat sementara pengasingan surat. Sebelum itu, ketika lapangan terbang itu ditutup untuk kerja pengubahsuaian pada 1982, ia turut mendapat perhatian muka depan akhbar pada 1 November 1981 apabila lampu siling di balai berlepas terhempas ke lantai sehingga mengakibatkan 20 orang cedera. LTAB yang mula beroperasi pada 1965 melalui beberapa program pembaikan dan pembesaran sepanjang tempoh operasinya sehingga mampu mengendalikan 10,000 penumpang setiap hari. Program pembaikan secara besar-besaran yang siap pada 1983 membelanjakan kira-kira RM120 juta untuk kerja pembaikan dan pembesaran bangunan utama lapangan terbang atau Terminal 1. Pada Oktober 1989, kompleks bebas cukai yang meliputi kawasan seluas 2,610 meter persegi di Terminal 1 dibuka untuk perniagaan dan ia terbakar dalam tragedi 6 April 1992 itu. Belum pun setahun selepas kejadian kebakaran yang meragut 3 nyawa itu, negara sekali lagi dikejutkan dengan kebakaran di LTAB pada 15 Oktober 1992. Kali ini, Blok Utara Terminal 1 LTAB yang menempatkan pusat kawalan trafik udara dilengkapi sistem radar musnah dalam kebakaran awal pagi sehingga kerugian dianggarkan antara RM50 dan RM60 juta. Antara peralatan yang musnah ialah sebuah sistem radar canggih RM24 juta diimport dari Perancis yang masih dalam peringkat percubaan. Turut musnah ialah Balai Polis LTAB, Pejabat Pengurusan dan Keselamatan Jabatan Penerbangan Awam, Pejabat Pengurus LTAB, Pejabat Pembayaran Pas Kastam dan stesen bas di tingkat bawah bangunan 2 tingkat itu. Menara kawalan trafik udara setinggi 43 meter di tengah bangunan itu juga musnah bersama sistem radar berkenaan. Kebakaran itu dipercayai bermula dari sebuah bilik komputer di Pusat Kawalan Trafik Udara di tingkat 1 kira-kira 5.15 pagi. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. 2 tahun kemudian iaitu pada 13 Ogos 1994, satu kebakaran kecil di sebuah bilik radar berhampiran Terminal 3 LTAB menyebabkan 5 jentera bomba dari Petaling Jaya, Damansara, DCA dan Tentera Udara Diraja Malaysia dikejarkan untuk memadamkan kebakaran. Bagaimanapun, kebakaran yang berpunca daripada fuse yang dipercayai tidak diselenggara dengan baik itu menyebabkan negara kerugian RM16.5 juta. Kini operasi penerbangan di LTAB yang kemudian dikenali Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah pada Mac 1996 sudah dihentikan sepenuhnya selepas Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang mengambil alih penerbangan antarabangsa dan domestik terpilih pada 1998. Apa yang pasti, tragedi kebakaran yang berlaku di lapangan terbang berkenaan akan terus kekal di ingatan pihak yang terbabit sebagai satu daripada memori hitam dalam sejarah penubuhannya. Sekian, terima kasih.